Terima kasih kerana memilih Buletin Pagi 29 Julai. Saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Antara paparan utama pagi ini. Kerajaan kekal tidak wajibkan vaksin COVID-19. Juga Sukan Olimpik Tokyo 2020, Li Zijia tepati ramalan langkah ke pusingan 16 terbaik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi kami mulakan dengan detik penting wakil badminton kontingen negara di Sukan Olimpik hari ini. Apabila jago perseorangan lelaki Li Zijia menepati ramalan melangkah ke pusingan 16 terbaik untuk berdepan Chen Long selepas menewaskan pemain Perancis Brice Levedere dalam perlawanan kumpulan M semalam. Satu lagi wakil negara beregu lelaki Aaron Chia So Woo Yik pula melawan pasangan nombor 1 dunia Kevin Sanjaya Sukamuljo Marcus Fernaldi Gideon dari Indonesia di peringkat suku akhir pagi ini. Li Zijia melangkah penuh bergaya ke pusingan kalah mati apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut dalam aksi terakhir peringkat kumpulan M sewaktu berdepan Brice Levedere dari Perancis. Pemain berusia 23 tahun itu bermula perlahan apabila ketinggalan 4-7 namun bangkit memperoleh 10 mata berturut-turut sebelum mencatat kemenangan 21-17 di set pertama. Juara All England 2021 itu tidak memberikan lawan yang berada di ranking ke-36 dunia itu ruang pada set kedua dengan permainan lebih agresif untuk merakamkan keputusan 21-5. Kemenangan dalam tempoh 35 minit itu membawanya ke peringkat suku akhir hari ini dan berdepan juara Olimpik 2016 dari China, Chen Long yang pernah ditewaskannya pada saingan All England edisi tahun lalu. Kerajaan kekal dengan pendiriannya untuk tidak mewajibkan suntikan vaksin kepada rakyat selaras dengan kebebasan program vaksinasi yang lain dalam dasar kesihatan awam. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata, semua vaksinasi yang lain juga tidak diwajibkan dan diambil secara sukarela. Dan kita tidak mahu sampai tahap di mana kita nak paksa orang dengan undang-undang untuk menerima vaksin. Tapi apa yang kita harap akan meningkatkan jumlah pendaftaran ataupun mereka yang enggan berdaftar adalah kebebasan ataupun kemudahan yang akan diberikan kepada mereka yang lengkap vaksinasi. Dan ini akan diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kemudahan yang diberikan kepada mereka yang lengkap vaksinasi, what they can do, dan saya harap mereka yang enggan menerima vaksin akan rasa mungkin terpanggil untuk mendapatkan vaksinasi. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Teluk Intan Ngang Korming ketika sesi penggulungan mesyuarat khas Dewan Rakyat semalam. Mengulas soal perbekalan vaksin COVID-19 Sinovac yang digunakan bagi suntikan pertama 8 juta orang yang masih belum divaksin, Khairi berkata bekalan sebanyak 14 juta stok itu adalah untuk pasaran terbuka, kerajaan negeri dan swasta. Jelasnya bekalan vaksin Pfizer pula terikat dengan jadual penghantaran yang ditetapkan 2 minggu ke hadapan. Justru sukar untuk kerajaan membuat unjuran bekalan vaksin itu. Beliau bagaimanapun memberi jaminan penggantian vaksin Sinovac dengan bekalan Pfizer akan mengambil kira pertimbangan kepada kemampuan kerajaan dalam memastikan semua rakyat tidak kira di pedalaman, luar bandar dan kawasan bandar akan terus mendapat vaksin sekurang-kurangnya 1 dos menjelang Oktober ini. Malaysia bakal menerima 415,000 dos vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca hasil sumbangan United Kingdom UK. Menteri Kanan Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, perkara itu diumumkan rakan sejawatnya Setiausaha Luar dan Hal Ehwal Commonwealth UK Dominic Raab. Dalam satu kenyataan semalam, beliau menzahirkan penghargaan dan terima kasih atas sumbangan yang dilihat sebagai lambang persahabatan akrab kedua-dua negara. Malaysia jelasnya turut menghargai sokongan berterusan UK serta percaya kedua-dua negara dapat terus bekerjasama dalam mendepani cabaran pandemik ketika ini. Ia termasuk kerjasama dalam urusan vaksinasi serta gelembung perjalanan timbal balik. Sementara itu, Pesuruhjaya Tinggi Britain ke Malaysia, Charles Hay berkata, sumbangan itu diharap akan dapat merancakkan lagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan di negara ini. Malaysia adalah antara paling awal menerima dermaan vaksin bilateral dari Britain. Dermaan vaksin ini mencerminkan komitmen Britain untuk membantu Malaysia
dalam program vaksinasi di sini. Ahli Parlimen digesa tidak mempolitikkan isu penggunaan ubat antiparasit haiwan ivermectin kepada pesakit COVID-19 di negara ini. Beberapa pakar farmasi menyifatkan saranan beberapa ahli parlimen yang mendesak ivermectin digunakan tanpa mengambil kira keputusan ujian klinikal sebagai tidak wajar dan merisikokan keselamatan pesakit. Ia berikutan penggunaan ubat itu dengan dos tidak tepat boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius termasuk buta, sesak nafas dan koma. Presiden Persatuan Farmasi Malaysia MPS Amrahi Buang mempersoalkan desakan itu yang rata-ratanya tanpa berasaskan bukti dan data kajian perubatan. Sebaliknya dibuat berpandukan perasaan panik akibat situasi semasa penularan COVID-19. Beliau mengulas tindakan beberapa ahli parlimen pembangkang di Dewan Rakyat baru-baru ini yang mendesak Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba untuk meluluskan penggunaan ivermectin untuk pesakit COVID-19 sebelum kajian klinikal mengenainya selesai. Bekas Ketua Pegawai Farmasi Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM itu berkata semua pihak perlu membiarkan bahagian regulatori farmasi negara NPRA membuat keputusan secara bebas tanpa campur tangan pentadbiran atau desakan politik demi kebaikan semua pihak. Hakikatnya pakar pelbagai bidang masih berbeza pendapat berhubung keberkesanan ivermectin terhadap pesakit COVID-19. Seorang usahawan dikompam RM1,500 atas kesalahan melanggar prosedur operasi standard SOP setelah didapati tidak memakai pelitup muka ketika berceramah di sebuah pusat transit gelandangan Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Dang Wangi Asisten Komisioner Muhammad Zainal Abdullah berkata tindakan diambil mengikut Peraturan 17/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Langkah-Langkah dalam Kawasan Tempatan Jangkitan 2021. Jelasnya, individu itu telah dipanggil pihak polis petang semalam untuk dirakam keterangan mengenai kejadian yang berlaku pada jam 11.30 pagi itu. Ia setelah satu rakaman video dikesan menunjukkan tindakan individu itu yang melanggar SOP dalam satu sesi ceramah di pusat gelandangan itu. Video berdurasi 49 saat yang tular di media sosial itu menunjukkan seorang individu tidak memakai pelitup muka ketika memarahi seorang warga emas. Ia turut mengundang kecaman netizen yang kecewa dengan sikap lelaki terbabit yang dianggap biadab sekaligus menjatuhkan air muka warga emas yang berusia 64 tahun itu. Masa muda dulu, menyesal tak banyak main-main, banyak tak buat betul-betul malam, menyesal tak masa muda? Menyesal, dia cakap menyesal. Saya tanya korang, korang nak kita tua nanti baru menyesal tak? Saya kata, pernah tak you all wish one day, tak kisahlah you agama apa, you pray to God, God show me the way, how I want to change my life. Pernah tak? Dalam isu berasingan, Asisten Komisioner Muhammad Zainal mengesahkan berlakunya kesesakan warga asing di Pusat Pemberian Vaksin PPV Menara Berkembar Petronas KLCC seperti yang tular di media sosial. Beliau berkata situasi itu disebabkan beberapa majikan telah menghantar pekerja mereka ke PPV itu. Tambahnya, ramai pekerja warga asing dari Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan akan dihantar ke PPV KLCC. Justru pihak majikan digesa untuk mematuhi janji temu yang diberikan dan tidak menghantar pekerja terlalu awal ke PPV yang ditetapkan bagi mengelakkan kesesakan. Terdahulu, beberapa rakaman tular di media sosial menunjukkan warga asing beratur panjang di luar bangunan sehingga berlaku kesesakan. Situasi itu menimbulkan kebimbangan orang ramai terhadap penularan jangkitan COVID-19. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan akan menyalurkan sumbangan bakul makanan bernilai lebih RM360,000 kepada 14 buah kawasan di dalam jajahan Pasir Putih yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Pengarahannya Said Sidok berkata sumbangan itu akan diagihkan sebanyak 3 kali bermula hari ini dengan bantuan Angkatan Pertahanan Awam APM. Dan hari ini kita agihkan lebih kurang 1,800 bakul bernilai RM100 satu bakul. Dan insyaAllah lepas ini kita akan edarkan kepada mereka yang terjejas. Jadi berapa disediakan selama beberapa bulan hari ini? Ada tak berapa semua jumlah keseluruhan kawasan PKPD di Pasir Putih? Untuk hari ini sahaja, kerajaan negeri berbelanja lebih kurang RM180,000
untuk sekali hantar lah. Jelasnya antara bantuan yang diberikan beras, telur, tepung dan minyak masak. Pihaknya juga mengalukan sumbangan pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam meringankan penduduk yang terjejas di kawasan terlibat. PKPD yang bermula kemarin sehingga 9 Ogos depan itu membabitkan 6 lokasi di Mukim Bukit Jawa dan 8 di Mukim Bukit Abal. Antara lokaliti terlibat termasuk Pekan Selising, Kampung Tok Dir dan Kampung Pak Omar di Mukim Bukit Jawa selain Kampung Burangan, Kampung Kubang Sawa, Kampung Lubuk Kedondong dan Kampung Cad di Mukim Bukit Abal. Sementara itu, hanya 1 atau 2 kedai menjual barangan keperluan akan dibenarkan dibuka di setiap kawasan yang dikenakan PKPD itu. Kebenaran itu diberikan Majlis Keselamatan Negeri Kelantan bagi memberikan kemudahan penduduk yang menetap di kawasan PKPD untuk membeli barang keperluan seharian sepanjang pelaksanaan perintah itu. Kerana kita ada 14 kampung. Okey. Jadi setiap PKPD, setiap kampung tu ada 1 kedai atau 2 kedai yang dibenarkan buka. Dengan syarat-syarat, kita pohon minta dengan pihak MKN dan juga akan disemak oleh KKM lah. Dia akan semak, kita hantar nama, hantar SSM kedai itu atau gambar kedai. Ini pekedai yang akan ditugaskan sebagai penjual. Jadi kita berikan SOP, keluar surat kedai ini dibenarkan buka. Jelasnya kedai yang terlibat dijangka akan mula dibuka dalam 2 hari lagi selepas mendapat kebenaran dari MKN dan Jabatan Kesihatan Negeri. Sehingga kini 14 buah kedai telah menghantar permohonan dan permohonan itu akan dibincangkan bagi kebenaran beroperasi dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Semua kedai itu bertaraf hypermarket kecil atau kedai supermarket komuniti yang menjual pelbagai barangan harian dan akan dipantau oleh kerajaan negeri dan pusat. Polis siap sedia memantau 6 kampung orang asli di Pos Bruk Gua Musang Kelantan yang akan menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD bermula esok hingga 12 Ogos depan. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, 61 keluarga orang asli yang menjalani kuarantin di rumah turut dipantau susulan peningkatan kes COVID-19 dalam kalangan penduduk terbabit. Nasihat pihak polis kepada masyarakat orang asli yang telah diarahkan untuk kuarantin ataupun dipasangkan gelang pink supaya berdisiplin untuk mematuhi sepenuhnya arahan-arahan yang telah dikeluarkan supaya tidak keluar daripada kawasan rumah masing-masing. Setakat ini, masyarakat orang asli itu mematuhi arahan pihak berkuasa. Sebanyak 61 keluarga orang asli di kampung terbabit disahkan dikuarantin di rumah masing-masing. Keluarga berkenaan menghuni 5 kampung iaitu di Kampung Cekau, Penangau, Lojing, Sengsang dan Kampung Sendrop. Kes kawasan itu dipercayai ada kaitan penularan kes COVID-19 di Cameron Highlands, Pahang sebelum ini. Penduduk di Taman Sri Andalas Kelang kini boleh menarik nafas lega apabila operasi Pusat Penilaian COVID-19 CAC di Dewan Sukan Taman itu akan ditamatkan hari ini. Pusat itu akan dipindahkan ke lokasi baru di Dewan Serbaguna Pelabuhan Kelang yang akan mula beroperasi Jumaat ini. Keputusan itu disambut penduduk dengan penuh rasa syukur dan terima kasih atas keprihatinan pihak berkuasa. Jelas mereka ia kerana rata-rata penduduk di kawasan sekitar bimbang akan keselamatan dan kesihatan masing-masing sejak CAC itu mula beroperasi 12 Julai lalu. Jadi saya menggambarkan bahawa kerisauan kami yang selama ini daripada 12 hari bulan hingga ke tarikh hari ini sungguh menggembirakan kerana telah mendapat layanan dan daripada pihak yang berwajib. Oleh kerana pandemik ini merupakan satu penyakit yang berbahaya, maka desakan-desakan perlu dibuat bagi mengatasikan masalah ini. Jadi bagi pihak masyarakat, saya fikir benda ini pun dapat diselesaikan dengan cara baik. Sebelum membuat sesuatu keputusan tempat-tempat untuk CAC ini, buatlah kajian dulu. Kajian yang terbaik daripada segi penduduk, masyarakat di situ, sesuai tak sesuai, barulah diputuskan.
Penduduk sebelum ini membantah pembukaan CSE di taman itu. Ekoran didakwa terlalu hampir dengan kawasan taman perumahan mereka. Antara kawasan terlibat Taman Sri Andalas Fasa 7 dan Fasa 8 serta Pusat Komersial Taman Sri Andalas. Menurut Pejabat Kesihatan Daerah Klang, Dewan Serbaguna itu dipilih sebagai lokasi baru CSE daerah itu berdasarkan kedudukannya yang jauh dari kawasan penempatan. Ia sekaligus akan mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memudahkan urusan petugas dan pesakit yang mengunjungi pusat itu kelak. Pembinaan Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Malaysia yang terpaksa ditangguhkan sebelum ini akan diteruskan semula dalam masa terdekat. Malah pembinaan yang dicadangkan di Hospital Jasin sebelum ini juga akan ditukar ke Hospital Melaka setelah mengambil kira kemudahan kesihatan yang lengkap di hospital berkenaan. Penutupan Hospital Medan di Labuan kan Labuan telah pun mencapai herd community jadi jangkitan dan kes juga berkurang dan akan dipindahkan di Melaka. Alhamdulillah, dan kertas proposal dan cadangan telah pun kita hantar daripada JKN ke KKM dan cadangan awal 50 katil tu kalau boleh kita mohon dijadikan sehingga 100 katil dan akan dibina di hadapan lobi Hospital Besar Melaka. Bercakap kepada media di Molek Jasin semalam, beliau berkata Hospital Medan berkenaan akan dibangunkan di tempat letak kereta di Hospital Melaka. Hospital itu jelasnya akan mendapat bekalan elektrik daripada Masjid Al-Azim yang terletak bersebelahan bangunan hospital itu. Perubahan lokasi itu juga bertujuan membantu kaki tangan Hospital Melaka untuk menguruskan pesakit dan bukan pesakit COVID-19 dengan lebih teratur. Sebelum ini, cadangan pembinaan Hospital Medan yang sepatutnya dijadual beroperasi minggu lalu itu terpaksa ditangguhkan susulan kerajaan pusat perlu memberi keutamaan kepada negeri-negeri yang mencatatkan kes jangkitan baru yang tinggi seperti di Selangor. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita terus ke laporan antarabangsa. Gunung Sinabung di Indonesia meletus malam dengan mengeluarkan asap dan abu besar ke udara. Menurut agensi geologi tempatan, letusan gunung berapi di wilayah Sumatera Utara itu berlaku kira-kira 12 minit. Ketua Agensi Pos Pemantau Sinabung Armin Putra berkata bahan gunung berapi berkenaan mencapai 4,500 meter ke udara. Asap dan abu bergerak sejauh 1,000 meter dari puncak gunung terbabit. Tidak ada perintah pemindahan yang dikeluarkan kerana serpihan tidak sampai ke kampung terdekat dan tidak ada gangguan yang dilaporkan terhadap penerbangan di daerah terbabit. Namun pihak berkuasa mengarahkan orang ramai untuk mengelakkan zon sejauh 5 km di sekitar kawah yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun ketika aktiviti gunung berapi meningkat. Sinabung, gunung berapi setinggi 2.460 meter, tidak aktif selama berabad-abad sebelum ini. Kembali aktif pada tahun 2010 ketika letusan membunuh 2 orang. Ia meletus sekali lagi pada tahun 2013 dan sejak itu kekal aktif. Perancis akan menguatkuasakan perundangan baru bermula 9 Ogos ini yang mewajibkan seseorang mempunyai pas kesihatan untuk memasuki kafe, kapal terbang dan kereta api antarabandar. Perundangan yang diluluskan Parlimen minggu ini mencetuskan tunjuk perasaan besar-besaran di negara itu, namun kerajaan tekad untuk meneruskannya. Pas kesihatan itu yang menjadi pendekatan utama melawan COVID-19 turut mewajibkan petugas kesihatan dan penjaga disuntik vaksin. Pas kesihatan sah akan dikeluarkan selepas seseorang menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19 yang diiktiraf. Pas berkenaan sudah pun digunakan bermula 21 Julai lalu tetapi hanya untuk lawatan ke muzium, panggung wayang dan tempat kebudayaan dengan kapasiti lebih 50 orang. Strategi pas kesihatan itu menurut kerajaan akan menjadi senjata nombor 1 untuk memerangi COVID-19. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Johor Darul Takzim JDT mengukuhkan cengkaman di pesada Liga Super selepas menewaskan Selangor FC 3-1. Kejutan pula disaksikan pencabar gelaran Terengganu FC yang tumbang kepada Melaka United. Penang mencatat kemenangan tipis ke atas UiTM FC sementara pertemuan Sabah dan Seri Pahang FC berkesudahan dengan 2-2. Skuad Harimau Selatan yang berjaya bangkit menewaskan UiTM 3-1 Ahad lalu bertandang ke Stadium MBPJ Kelana Jaya berdepan Selangor FC.
Minit ke-45, pelawat berjaya berada di depan hasil penyudah Bergson da Silva yang menanduk masuk bola hantaran Matthew Davis. Selangor bagaimanapun menyamakan kedudukan pada minit ke-62 menerusi Ifedayu Olusegun yang menyudahkan hantaran Oliver Buff. Ketika perlawanan berbaki 11 minit, Davis kembali meletakkan Johor Darul Takzim JDT di depan selepas rembatannya dari luar kotak penalti gagal dihalang penjaga gol Khairul Azhan Khalid. Muhammadu Sumarih kemudian melengkapkan kemenangan bergaya Harimau Selatan selepas meledak gol ketiga pada masa kecederaan. Keputusan itu menyaksikan JDT yang juga juara bertahan Liga Super 7 kali berturut-turut mengumpul 36 mata selepas mengharungi 15 perlawanan musim ini. Nasib pesaing JDT Terengganu FC pula sebaliknya apabila dikejutkan dengan persembahan garang Melaka United yang mencatat kemenangan 2-0 dalam aksi di Stadium Hang Jebat. Tuan rumah memperoleh peluang terbaik membuka jaringan pada minit ke-24 namun rebatan Manuel Ott dari jarak 30 meter berjaya diselamatkan penjaga gol TFC Muhammad Suhaimi Hussein. Namun aksi seperti kurang menjadi pelawat digunakan sebaik mungkin oleh pemain Melaka United. Hasilnya gerakan 1-2 antara Adriano Aparecido Narciso dan Sonny Nod berjaya dimanfaatkan Nod untuk mencipta gol pertama tuan rumah pada minit ke-36. Penjaga gol Melaka United Muhammad Khairul Fahmi Cik Mat juga bekerja keras menghalang pelawat bangkit. TFC yang menang besar ke atas Perak 5-0 sebelum ini terus tertekan dengan melepaskan gol kedua menerusi Adriano pada minit ke-76. Kekalahan itu menyebabkan hajat anak buah Nafzi Zain untuk menghambat pendahulu Liga Johor Darul Takzim terjejas akibat ketinggalan 6 mata. Di Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah FC berdepan Sri Pahang. Aksi babak pertama memperlihatkan Sri Pahang lebih banyak menguasai permainan namun hanya banyak berlega di kawasan luar kotak penalti tuan rumah. Cubaan terbaik Sabah menerusi Josip Ivancic yang hanya berdepan penjaga gol tidak berjaya disempurnakan dengan baik dan dinafikan oleh ketangkasan Muhammad Helmi Eliza Elias. Gol yang dicari-cari tuan rumah akhirnya hadir pada minit ke-57 hasil satu gerakan menarik yang kemudiannya dilengkapkan Ivancic bagi menjadikan kedudukan 1-0. Tersentak dengan jaringan itu, Sri Pahang FC terus melancarkan beberapa serangan untuk menyamakan kedudukan dan pada minit ke-66 Muhammad Bakyudin Syamsuddin berjaya menjadikan kedudukan 1-1. Di masa kecederaan, Abdul Malik Mat Arif pula berjaya melakukan penyudah berkesan untuk meletakkan Sri Pahang di ambang kemenangan dengan kedudukan 2-1. Drama berterusan apabila baki beberapa saat selepas itu diubah Sabah dengan gol penyelamat Ivancic yang memaksa kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Sementara itu, Penang FC pula merakam kemenangan ke-7 daripada 14 perlawanannya ketika melawan UiTM FC. Aksi 90 minit pertemuan itu ditentukan menerusi gol lewat permainan di separuh masa kedua. Syaridin Boboif tampil memusnahkan harapan tuan rumah pada minit ke-81 dengan gol pemisah kedua-dua pasukan. Ianya kekalahan ke-13 tuan rumah yang menyebabkan mereka terperosok di tangga tercorot Liga dengan hanya mengumpul 2 mata. Dalam satu lagi aksi Liga Perdana Perak FC2 dibelasah 4-0 oleh Kelantan United FC. Pasukan pelawat dilihat menguasai perlawanan sepenuhnya sebaik sepak mula di Stadium Perak. Syarul Azwari Ibrahim meletakkan Kelantan United di hadapan menerusi jaringan pada minit ke-8. Asalkan anak buah Nazrul Elwan Makmur ke kubu tuan rumah terus membuahkan hasil menerusi jaringan Al-Fusaini Gassama pada minit ke-18. Berselang 3 minit, Gassama sekali lagi menggegar jaring Perak FC2 dengan gol ketiga pada minit ke-21. Bersambung babak kedua, giliran Muhammad Qayyum Marjoni menambah derita tuan rumah apabila menjaringkan gol keempat Kelantan United pada minit ke-47. Ketika selesa mendahului, Kelantan terpaksa bermain dengan 10 pemain selepas Ashraf Alifuddin dilayangkan kad merah pada minit ke-76 kerana mengasari Adam Nazmi Zamri. Pun begitu, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh anak buah Syamsul Muhammad Saad yang hanya dibarisi pemain muda tempatan. Kekalahan itu menambah derita skuad muda Yob yang masih tercari-cari rentak kemenangan pertama selepas 6 perlawanan. Kelantan FC gagal meneruskan rentak kemenangan dalam saingan Liga Perdana selepas tumpas 1-2 di tangan PDRM FC di Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru. Pada aksi yang berlangsung pada sebelah petang semalam, Kelantan FC dikejutkan dengan jaringan pembukaan pelawat pada minit ke-26 menerusi penalti yang disempurnakan Kapten The Corps, Lazarus Kaimbi. Sepakan itu diberikan pengadil selepas tonggak pertahanan tuan rumah Cik Muhammad Safwan Hazman Cik Hassan menjatuhkan Alvaro Coelho dalam kotak penalti.
PDRM terus mendominasi perlawanan selepas itu dan hampir menambah derita tuan rumah melalui beberapa percubaan namun gagal menghasilkan tambahan jaringan. The Red Warriors kembali mengikat kedudukan 1-1 pada minit ke-49 menerusi sepakan percuma menarik kapten pasukan Mario Akeh. Jaringan itu ternyata menyuntik semangat pemain tuan rumah untuk mencari tambahan gol namun peluang terhidang gagal dimanfaatkan sepenuhnya. Sebaliknya, pemain gantian pelawat Bruno Suzuki hadir tepat pada waktunya untuk membunuh sisa-sisa perjuangan lawan apabila meledakkan jaringan kemenangan PDRM pada minit ke-83 sekaligus membawa pulang 3 mata dari kuarter baru. Sekian Buletin Pagi. Jangan ketinggalan bagi menyaksikan secara langsung mesyuarat khas Parlimen di YouTube dan Facebook Buletin TV3 sebentar lagi. Dengan itu, saya Nik Nur Syuhadani Hasan. Salam hormat dan Assalamualaikum.